Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan racun kali ni macam biasa geng, kita akan PUBG non-stop menggunakan Redmi Note 10S. So, sekarang ni kalau kita tengok balik smartphone terbaru di pasaran bawah segmen RM900 ni kan, boleh kata berapa kerat je kot yang support grafik smooth extreme secara default dalam PUBG. Dan salah satu phone yang support grafik kegemaran ramai ni yang ni dia, Redmi Note 10S geng. Tapi nanti dulu, betul ke okey ada framing ke FPS drop ke tidak kan? So, kalau korang nak tahu, jom kita mulakan penderaan PUBG non-stop sekarang. So, kan kita dapat masuk ke dalam lobby PUBG Mobile yang mana hari ni kita akan lakukan penderaan dekat Redmi Note 10S. Saya kan sebenarnya memang tak sabar nak try tunjuk dekat korang penderaan ni sebab saya perasan phone ni ada support setting grafik kegemaran ramai. Kita akan tengok kejap lagi. Sebelum kita mulakan, kita akan tengok dulu beberapa setting kewajipan. First kali, bateri dah penuh 100%, brightness pun penuh 100% dan pakai data bukan wifi. Untuk features gaming macam biasa, korang swipe saja di sisi kanan atas ataupun kiri, nanti akan keluar game turbo yang akan memudahkan sesi gaming korang. Dekat sini juga ada banyak features lain macam biasa, tapi saya perasan dia tak ada voice changer macam phone Xiaomi yang latest. Dekat sini boleh juga kalau nak record screen pun tak ada masalah. So, kalau korang masuk di bahagian setting, di bahagian grafik dekat sini, higher setting geng, korang boleh dapatkan HDR Ultra HD tak support dekat sini. Dan kalau korang turunkan kepada smooth, korang nampak tak boleh pakai smooth extreme 60fps. Adakah sesedap macam smooth extreme dekat phone lain? Kita akan tengok kejap lagi. Sebab macam yang korang tahu, phone ni pakai chipset MediaTek Helio G95 tau. Saya dah test banyak phone yang pakai G95 ni, dia memang tak support smooth extreme, just boleh dapatkan smooth ultra je tau, macam dekat Realme 7. Tapi dekat phone ni dia macam ada something trick yang boleh dapatkan grafik smooth extreme, tapi kita akan tengok dalam video ni sesedap manakah smooth extreme dekat phone ni geng. So kalau korang dah ready, kita akan masuk di bahagian audio, boleh juga setting ultra. Untuk basic ni saya dah pun setkan dia punya gyro always on. So, kita sekarang ni akan cuba main di map cracking macam biasa. Kita akan start timer dulu, cabut USB-C dan start game sekarang. Alright gang, so kita dah pun masuk dekat spawn island, agak laju juga sekitar 58 second. So far dekat sini terasa masih ok, tak ada terasa FPS drop dekat sini, just nice. Ok, so kalau untuk spek phone ni, macam yang korang tahulah, phone ni dia pakai Helio G95. Untuk screen dekat sini dia support Full HD AMOLED, memang cantik. Ok, sekarang ni ada terasa stuttering sikit. Untuk touch sampling rate, phone ni dia tak support macam yang versi Pro sampai 240Hz. Yang ni 180Hz sahaja untuk touch sampling rate. Untuk refresh rate pun 60Hz sahaja geng. Phone ni support dual stereo speaker dan ada juga motor linear canggih yang akan menghasilkan getaran ketika macam scene tembak menembak macam tu lah. Untuk liquid cooling, phone ni tak ada. So sekarang ni cuba kita tengok macam mana hasil dia sekarang. Kalau korang tengok kat sini kan, dia punya frame rate tu korang boleh nampak sekitar 57, dia main sampai 60fps. So far terasa sangat-sangat awesome. Kita akan cuba try landing dulu macam mana. Alright, so kita dah pun landing. Nampaknya memang banyak player, tapi rasa macam no issue buat masanya awal-awal ni. Saya akan cari weapon dulu, cari kelengkapan dulu. Segalanya terasa macam masih lancar, FPS masih stabil seketika ini geng. So far kalau untuk dia punya button-button ni rasanya masih responsif. Untuk gyro, alright, ok, tak ada delay geng, terbaik. Cantik. Ok, so lepas ni saya akan inform dekat korang segala isu yang saya hadapi dekat Redmi Note 10S geng. So sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 31 minit. Bateri sekarang ni 92%. Untuk bacaan suhu kita cuba cek di bahagian hadapan dekat skrin ni. Paling tinggi berapa kita dapat dekat sini, 41 paling tinggi. Tadi saya perasan dia boleh cecah sampai 42, padahal kita tengah onkan aircon sekarang ni kan. So far untuk dia punya prestasi, apa yang saya rasa selama 30 minit awal ni geng, dia punya 60fps tu dia tak boleh nak maintain tau. Dia mesti akan drop sampai 47, 48. Lagi kalau korang tengah rush enemy ataupun turun tempat banyak player, memang akan terasa stuttering. Senang cerita memang terasa banyak kali lah stuttering tu. So kita akan layan lagi, kita akan sambung lagi gaming test kita geng.
Alright geng, nampaknya sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 1 jam dalam keadaan aircon terpasang. So, cuba kita tengok bateri sekarang ni tinggal 83%. Manakala untuk bacaan suhu, kita akan cuba cek sekarang berapa di bahagian hadapan dekat skrin ni. Suhu paling tinggi kita boleh dapat sekitar 40 darjah Celsius geng. So far not bad lah. Tadi saya perasan dia boleh pergi sampai 42, tapi sekarang dah normal sebab kita dalam keadaan aircon terpasang. So far dari segi prestasi ni kan, apa yang saya alami sepanjang 1 jam saya PUBG non-stop ni kan, saya terasa dia punya FPS tu memang tak boleh nak maintain 60 FPS. Dia akan drop bawah 50 FPS. Senang cerita memang akan terasa kerap stuttering dekat sini. Lagi-lagi bila banyak player satu tempat memang lain macam lah kan. Tapi yang bagusnya so far sepanjang saya main ni, saya belum ada lagi terasa macam start yang teruk ataupun delay 1 second macam tu. Memang tak ada lagi lah setakat ni. Okey lah yang tu. Dari segi gyro memang boleh kata sangat sedap. Lagi phone ni ringan, memang sedap gila nak guna gyro dia tu. Untuk ghost touch tak ada issue, multi touch pun tak ada masalah, okey. Dia punya touch pun rasanya memang responsif lagi setakat ini kan. So itu sajalah yang saya alami sepanjang 1 jam ni kan. Tapi untuk touch sampling rate dia tu memang tak sesedap yang ada dekat versi Pro lah. Versi Pro lagi tinggi, so memang lagi responsif dekat situ kan. So lepas ni apa-apa yang berlaku selepas 2 jam tu saya akan inform sekejap lagi. Layan dulu. So geng, sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 2 jam tanpa henti dalam keadaan aircon kita off kan. So sekarang ni bateri tinggal 65%. Manakala untuk bacaan suhu di bahagian hadapan dekat skrin ni, cuba kita tengok paling tinggi berapa kita dapat. So dekat sini paling tinggi kita boleh dapat sekitar 43. Tadi saya perasan dia boleh pergi sampai 44 darjah Celsius. Ok, so kalau part prestasi ni untuk gaming dalam keadaan aircon kita tak pasang ni, masih sama juga kerap terasa framing macam awal tadi. Tapi kan, once suhu meningkat, prestasi dia makin parah gila geng. Stuck delay 1 second pun memang saya ada terasa. Untuk isu lain tu okey je, tak ada masalah sangat. Tapi one more thing yang saya perasan dekat sini kan, dia punya button yang saya setkan bahagian sisi kiri ni, bila saya tekan tu, kadang-kadang dia macam lambat respon dia minta nak balas tu tau. Alright, so sekarang ni kita akan main dekat map Livic pula. Kita akan tengok macam mana. Let's go geng. Alright geng, nampaknya kita dah pun PUBG sekitar 3 jam tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang. Untuk bacaan bateri sekarang tinggal 49%. Manakala untuk bacaan suhu di bahagian hadapan dekat skrin ni, paling tinggi kita boleh dapat sekitar 40 darjah Celsius. Which is agak ok, phone pun tak panas mana, sedap nak pegang. Phone pula ringan, sedap nak main gyro kan. Kalau dari segi prestasi ni, saya notice ada benda baru yang saya jumpa. Untuk sesi ketiga ni kan, kalau before ni kita akan terasa kerap framing, stuttering, lagging macam tu. Tapi untuk sesi ketiga ni, saya terasa lebih banyak stuck 1 second tau geng. Lemak ada enemy. So memang macam tu lah, dia rasa tak sedap lah sebab banyak kali stuck macam korang nampak sendiri tadi tu kan. Memang tak layan lah geng, senang cerita. Dari segi isu lain macam touch apa semua pun tak ada masalah dekat sini, okey je. Gyro pun okey, multi touch pun okey kan. Sekarang ni kita akan teruskan gaming dan kita akan tunggu beberapa jam lagi phone ni dapat survive. Akhirnya geng, kita dah pun berjaya PUBG sampai 5 jam geng. Memang dah penat gila urat-urat ni kan. So far bateri sekarang ni tinggal 11%. Yang mana untuk bateri below 15% ni macam yang korang nampak, masih ada framing, masih ada stuck sikit-sikit tapi belum stuck yang teruk lagi dekat sini.
So kita akan tengoklah kalau below 5% nanti macam mana pula prestasi dia. Kita layan dulu. Nampaknya bateri kita dah pun tinggal 1% sahaja, tapi so far prestasi dia masih ngam, masih sedap lagi untuk korang rush enemy berdepan dengan enemy macam tu. Kita cuba tengok jugalah berapa suhu sekarang kan. So far saya terasa agak panas juga. Di hadapan skrin ni suhu paling tinggi kita dapat sekitar 44 darjah Celsius. Dan chicken winner gang. Alright. Bateri pun tak habis lagi ni 1%. Kita akan cuba main seround lagi. Finally gang, kita punya Redmi Note 10S dah pun terbadan macam tu je, tak ada notis apa-apa, mencatatkan rekod 5 jam 42 minit. So gang, hasil ni macam yang korang nampak sendiri. Kalau part bateri memang boleh survive lama, ketahanan bateri dia memang awesome. Tapi kalau part performance dekat sini memang sangat-sangat kurang memuaskan, tak macam standard phone yang pakai grafik smooth extreme. So, kalau korang tanya saya kan, saya lebih prefer korang top up sikit, korang kat Poco X3 Pro memang layan gila untuk gaming. So okay, macam biasa, kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.